Taktik sorok dadah dalam bungkusan sabun cuci pakaian terbongkar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, saya Muhammad Shah Musa. Polis berjaya membongkar taktik sedikit yang menyorok pelbagai jenis dadah dalam bungkusan sabun pencuci pakaian untuk kaburi mata pihak berkuasa. Ia selepas penahanan 3 lelaki tempatan menerusi 4 serbuan berasingan di sekitar Lembah Kelang pada Khamis lalu. Hasil serbuan 230.3 kg dadah bernilai lebih 14 juta ringgit dirampas. Pecahan dadah adalah yang pertamanya methamphetamine 56 kg, ketamin 20 kg dan ecstasy 154.3 kg. Jumlah keseluruhan dadah yang kita rampas ini kalau digunakan oleh pihak penagih adalah untuk seramai 861,335 orang penagih dadah. Kesemua suspek dipercayai berperanan sebagai koordinator, pembekal dan penjaga kedai dan modus operandi menjadikan premis dan rumah kedai sebagai tempat menyimpan dadah sebelum diedar pasaran tempatan. Ketiga-tiga suspek berumur lingkungan 32 hingga 61 tahun itu direman selama 7 hari sehingga 20 Julai ini. Di Perak, seorang peniaga kerugian RM870,000 selepas menjadi mangsa penipuan pelaburan mata wang kripto tidak wujud yang menjanjikan pulangan lumayan bernilai jutaan ringgit. Ketua Polis Negeri Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata mangsa berusia 54 tahun itu telah dihubungi seorang perempuan melalui aplikasi WhatsApp berhubung skim terbabit pada 24 Jun lepas. Suspek telah meyakinkan mangsa kononnya dirinya telah mendapat keuntungan besar dalam pelaburan terbabit. Akibat terpedaya dengan kata-kata suspek, mangsa membuat pelaburan dengan memasukkan duit ke dalam aplikasi mata wang kripto yang diberikan wanita tersebut. Mangsa telah membuat bayaran permulaan RM5,000 sebelum melakukan beberapa transaksi secara dalam talian dan melalui kaunter bank melibatkan jumlah keseluruhan RM870,000. Mangsa kemudiannya telah meminta suspek untuk membuat pengeluaran namun pelbagai alasan diberikan. Malah mangsa juga diminta membuat bayaran proses berjumlah RM261,000. Menyedari dirinya ditipu, mangsa telah membuat laporan polis semalam. Sementara itu, di Johor, pekerja syarikat swasta rugi lebih 0.6 juta ringgit selepas menjadi mangsa penipuan pelaburan saham tidak wujud yang diiklankan menerusi Facebook. Ketua Polis Negeri Datuk Kamaruzaman Mamat berkata mangsa wanita berumur 42 tahun telah ditawarkan pelaburan yang kononnya akan dilabur di Bursa Saham Malaysia dengan pulangan sebanyak RM28,000 setiap bulan. Mangsa telah melakukan 14 transaksi pemindahan wang ke 4 akaun berbeza dalam tempoh 30 Mei hingga 11 Julai lalu dengan jumlah keseluruhan RM672,491. Sementara itu, dalam kes berasingan, seorang wanita warga emas rugi RM202,800 kerana diperdaya sedikit penipuan panggilan telefon. Mangsa yang berusia 71 tahun telah dihubungi individu yang mendakwa seorang pegawai polis berpangkat inspektor. Individu terbabit memaklumkan kad kredit mangsa telah digunakan oleh seseorang mendorong mangsa memberikan maklumat akaun bank kepada suspek. Mangsa telah melakukan 5 transaksi pemindahan wang dalam tempoh 13 hingga 14 Julai. Kedua-dua kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Tindakan pantas seorang pegawai perubatan Hospital Taiping membuat laporan polis berjaya menyelamatkan nyawa seorang bayi yang ditemukan di belakang sebuah rumah di Taiping semalam. Ketua Polis Daerah Taiping ACP Razlam Abdul Hamid berkata pihaknya telah menerima satu laporan berhubung seorang wanita yang disyaki telah melahirkan anak dan dipercayai bertindak membuangnya dengan niat mahu menyembunyikan kelahiran tersebut.
tindakan segera pihaknya berjaya menemukan seorang bayi yang masih bernyawa ditutupi kain dan tuala selain dihurung semut di belakang rumah wanita berusia 22 tahun itu di sebuah perumahan di Taiping. Bayi tersebut telah dikejarkan Hospital Taiping dan ditempatkan unit rawatan rapi neonatal dan kini berada dalam keadaan stabil. Polis telah membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 317 Kanun Kesesaan. Mayat nelayan yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika menangkap ikan di perairan Tawau semalam ditemukan petang tadi. Menurut pengarah APMM Zon Maritim Tawau, Kapten Maritim Syahrizan Rahman, mangsa ditemukan di kawasan perairan Batu 5 kira-kira 3.19 petang. Mayat mangsa dibawa ke Pangkalan Hadapan Cari Lamat PHC Batu Payung untuk tindakan lanjut. Mangsa dipercayai keluar dari rumahnya ke laut untuk menangkap ikan dan sepatutnya pulang pada tengah hari semalam. Bagaimanapun, bot milik mangsa ditemukan penduduk kampung tanpa jurumudi. Malaysia komited untuk terus mencari keadilan buat mangsa tragedi pesawat MH17. Biarpun mahkamah telah membuat keputusan, namun usaha tetap diteruskan bagi memastikan nasib mangsa dan waris terbela. Kementerian Pengangkutan menerusi kenyataan dikeluarkan sepenuh ulang tahun tragedi MH17 menegaskan keadilan untuk semua pihak terlibat kekal jadi keutamaan. Keputusan Mahkamah Belanda November tahun lalu yang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup ke atas 3 warga Rusia dan Ukraine dianggap sebagai perkembangan besar. Bagaimanapun, usaha mencari keadilan buat semua tidak terhenti di situ. Malaysia berharap lebih banyak perkara dapat dibuktikan menerusi sesi pendengaran berkaitan penyelesaian pertikaian pihak terlibat yang akan diteruskan pertubuhan penerbangan awam antarabangsa. MH17 yang dalam perjalanan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur ditembak jatuh pada 17 Julai 2014 ketika melewati kawasan dilanda konflik di timur Ukraine. Semua 298 penumpang dan anak kapal terkorban. Perkara berhubung kenyataan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mamat Sanusi Mak Nor yang dianggap menghina institusi Diraja Selangor masih belum selesai. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah demikian menerusi hantaran di Facebook Selangor Royal Office. Menurut hantaran tersebut, Sultan Selangor berkenan menerima menghadap Pesuruhjaya PAS Selangor Datuk Dr. Ahmad Yunus Hairi dan Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan di Istana Bukit Kayangan Shah Alam. Pertemuan secara berasingan itu membincangkan mengenai kenyataan kontroversi Menteri Besar Kedah dalam ceramah beliau di Selangor baru-baru ini. Video ucapan Datuk Seri Muhammad Sanusi itu tular dan menerima kecaman pelbagai pihak. Beliau akan didakwa di Mahkamah Session Selayang esok. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas dan membebaskan bekas penyampai radio Ismailil Hamzah daripada pertuduhan mengedar dadah kanabis 2 tahun lalu. Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein memutuskan demikian selepas mendapati pihak pembelaan berjaya membuktikan kesnya melampaui keraguan munasabah. Dalam penghakimannya, Datuk Muhammad Jamil menjelaskan pendakwaan gagal membuktikan tertuduh mempunyai kawalan atau milikan terhadap dadah dalam bilik rumah sewanya. Terdahulu, Ismailil didakwa mengedar dadah jenis kanabis seberat 374.6 gram di sebuah rumah di Jalan Semarak, Wangsa Maju pada 27 Ogos 2021. Dia dituduh mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dana Berbahaya 1952 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 39B-2 Akta sama yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Rangkuman berita utama. Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita.
Penubuhan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia SEGIM dijangka akan diumumkan Perdana Menteri dalam pembentangan belanjawan 2024 Oktober ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mak Zaid Hamidi menjelaskan SEGIM dibentuk bagi menambah baik pelindungan sosial dan kebajikan penggiat industri gig. Bagi tujuan itu, Kementerian Sumber Manusia diminta mengemukakan satu memorandum kepada Kabinet untuk mendapatkan persetujuan serta kelulusan penubuhan Suruhanjaya tersebut. Selama beberapa tahun, kegiatan penggiat-penggiat ekonomi gig ini telah berjalan. Namun, ketidakpedulian telah dialami oleh mereka. Terutamanya kerana syarikat-syarikat yang menjadi servis provider tidak menganggap penggiat gig ini sebagai pekerja, dan mereka juga, syarikat-syarikat ini tidak menganggap diri mereka sebagai majikan. Loopholes yang beginilah yang diambil kepedulian oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saka Samsudin untuk menubuhkan sekretariat community gig sini. Kita bersetuju dengan penubuhan Suruhanjaya Ekonomi Gig ini, yang mana dalam inilah kita akan lihat acuan terhadap apa aktiviti yang kita buat hari ini, biarlah datangnya daripada bawah naik ke atas, bukan daripada atas turun ke bawah. So kita tak nak seperti mana yang berlaku dalam e-hailing. Sangat bagus untuk yang pekerja rider macam kami yang bahagian sektor awam ni, yang tak ada berpeluang untuk yang sektor tu kan. Inisiatif kerajaan ni sangat bagus untuk bagi kami. Kami berasa berterima kasihlah kepada Suruhanjaya dengan kepada GIGS ni, membantu kami daripada rakan-rakan rider semua, mana yang dulu yang semangat tu dah hilang nak menjadi rider, sekarang semangat tu ada balik. Penerima sumbangan asas rahmah SARA boleh membuat pembelian barangan keperluan asas tanpa tunai di 600 pasaraya dan kedai runcit yang terlibat. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata mereka hanya perlu membawa MyCard ketika membuat pembayaran. Penerima wang dikategorikan sebagai miskin tegar berdasarkan data e-Kasih itu akan menerima RM100 setiap bulan bagi tempoh 6 bulan. Betul ya, boleh carry forward. Berarti kalau tinggal RM90 jadi RM190 pada bulan depan, begitulah seterusnya. Antara barang-barang yang boleh dibeli, minta maaf, beras, roti, telur, minyak masak, tepung, biskut, mi segera, minuman, makanan dalam tin, bahan perasa. Itu sebagai contohlah. Antara premis terlibat ialah rangkaian Maiden, 99 Speedmart, Econ-Safe, Lotus Malaysia dan Giant Hypermarket. SARA disalurkan kepada penerima dari 8 negeri terlebih dahulu bermula hari ini melibatkan Kedah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Manakala penerima dari Perlis, Perak, Pahang, Melaka dan Johor pada 31 Julai. Sementara Sabah, Sarawak dan Labuan pada 7 Ogos. Benda tu dia bagi berbentuk barangan kan. Jadi senang, yang lain tu kita boleh untuk ke bil elektrik ke kan, bil api air ke, ataupun keperluan-keperluan lain lah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Sangat membantulah sebab kita ni bukanlah ada pendapatan yang tetap, kita pun susah. Jadinya bila kerajaan bantu macam tu, mana sebersikit kira kata orang dapat meringankan apa kita punya apa yang kekurangan kan, patut diteruskanlah sebab sebab kita dalam keadaan macam ni dengan semua benda mahal kan. Bila kerajaan buat macam tu dapat meringankan beban rakyat juga. Dengan bantuan ni, I think maybe akan membantu kita untuk keperluan asas. So dengan savings lagi yang 100 tu, kita mungkin boleh savings dalam kos elektrik ke apa macam tu. So I hope kalau in future dia akan
teruskan bantuan ni akan banyak membantulah semua orang. Ia sangat membantulah bantuan SARA. Sebelum ni saya pun pernah dapat STR. Sekarang ni ada kerajaan umum lagi bantuan SARA berbentuk barangan wang barangan RM100 lah, boleh tebus di kedai yang tertentu. Barangan dapur boleh bantulah bulanan saya. 3,410 unit rumah mesra rakyat RMR seliaan Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB akan dibina di seluruh negara tahun ini. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, projek RMR kian mendapat permintaan dalam kalangan rakyat yang berpendapatan tidak lebih RM5,000 sebulan. Pembinaan rumah mesra rakyat ini, kerajaan menyediakan subsidi sebanyak RM20,000 untuk setiap rumah, manakala harga rumah itu bernilai pada tahap RM75,000 untuk ketika ini. Beliau temui selepas menyempurnakan sesi penyerahan kunci rumah RMR di Sekincan. KPKT telah menerima 6,829 permohonan bagi mereka yang layak, manakala 87,687 masih lagi di peringkat proses daftar pembinaan RMR. Secara keseluruhan, sebanyak 58,425 unit RMR telah siap dibina sejak 2022 di seluruh negara. Pasal tak sangka kan selama ni ada jugalah rumah sendiri. Tak payah menyewa-nyewa dah lepas ni. Duduk rumah sendiri je. Bayar setiap bulan pun bayar untuk rumah sendiri. Itu je. Cantik jugalah. Cuma-cuma untuk kami lah. Untuk anak seorang dua kan. Susah lah untuk kami yang baru berumah tangga ni. Macam kira okey lah untuk kami. Kementerian Kesihatan yakin dapat menyelesaikan semua projek naik taraf membabitkan 436 klinik daif di seluruh negara penghujung tahun ini. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata, meskipun ia bermula Mei lepas, namun ada antara klinik terbabit telah siap dinaik taraf. 436 yang telah kita kenal pasti. Di seluruh negara? Di seluruh negara untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Dan insya-Allah tahun depan kita akan tengok klinik lain pula lah. Berapa peruntukan tu? Untuk tahun ini 100 juta yang telah dah mula. Ada yang dah siap pun. Insya-Allah semuanya kita harap by end of the year kita akan selesaikan semua. Beliau merasmikan klinik kesihatan Bandar Perda daerah Seberang Perai Tengah. Lembah Teknologi Tinggi Otomotif AHTV Malaysia berpotensi jadi hub pasaran kenderaan elektrik EV Asia Pasifik yang dianggarkan bernilai $778 bilion Amerika. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, ia juga menawarkan peluang komersial serta rantaian bekalan luar biasa untuk pelabur otomotif. Dan we want AHTV ni to be one of the base lah untuk syarikat-syarikat membuka kilang mereka untuk membantu automotive industry, because automotive industry memerlukan the whole supply chain, the whole ecosystem, dan AHTV ni akan memberi peluang kepada syarikat-syarikat supaya semua datang, work together, work closely and support the automotive industry in Malaysia, not just for Proton but for all other cars yang ada di Malaysia juga lah. AHTV merupakan satu-satunya kluster otomotif di Malaysia yang diiktiraf secara rasmi sebagai hub kenderaan generasi akan datang NXGV dan kenderaan cekap tenaga EEV. Ia juga dijangka meningkatkan sumbangan sektor otomotif kepada KDNK daripada RM64.5 bilion pada 2022 kepada RM104.2 bilion menjelang 2030. Belia India digalakkan menyertai program matrikulasi serta pendidikan latihan teknikal dan vocational TVET sebagai jaminan masa depan. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar menyokong seranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk meningkatkan kemasukan pelajar kaum itu ke program tersebut. Jadi perkara yang sama juga harus berlaku di negara kita. Jadi untuk itu saya sarankan kepada belia-belia India untuk melihat pendidikan TVET ini sebagai pendidikan yang setaraf dengan pendidikan akademik.
dan gunakanlah semua peluang-peluang yang ada untuk memiliki kemahiran supaya dia dapat memberi jaminan yang lebih baik. Beliau menghadiri mesyuarat jawatankuasa pengurusan persidangan antara bangsa penyelidikan Bahasa Tamil ke-11 di Ibu Negara. Allowance RM800 kepada pelatih industri di pejabat kerajaan dan GLC serta subsidi RM300 tiket penerbangan untuk pelajar universiti awam. Itu antara 10 pengumuman dan perkara penting yang berlaku sepanjang minggu lepas. Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib sasar kutipan zakat pendapatan RM45 juta melibatkan 9,500 pembayar melalui kempen skim potongan zakat bulanan skim PZB bermula 1 Julai hingga 31 Disember ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif PPZ Mawib Abdul Hakim Amir Osman, skim tersebut bertujuan galak lebih ramai pekerja khususnya di wilayah persekutuan menunaikan zakat pendapatan secara bulanan melalui potongan gaji. Skim PZB antara saluran pembayaran pilihan dengan 68% daripada jumlah kutipan zakat diterima PPZ Mawib melalui skim berkenaan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas majlis penyerahan pelak penghargaan kepada majikan di kempen skim potongan zakat bulanan 2023 di Ibu Negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Mal Hijrah Peringkat Kebangsaan di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur Rabu ini. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Datuk Hakimah Muhammad Yusof berkata Al-Sultan Abdullah turut berkenan menyampaikan titah diraja dan anugerah tokoh Mal Hijrah Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa pada majlis tersebut. Menurut beliau, sambutan bertemakan perpaduan Teras Malaysia Madani itu akan turut dihadiri Perdana Menteri serta 6,000 tetamu termasuk pimpinan kerajaan, duta asing, pegawai kanan kerajaan, ketua agensi serta kontijen yang mengambil bahagian dan orang awam. Sambutan Tahun Baru Islam ini akan dimulakan dengan Majlis Ambang Hijrah, bacaan doa akhir dan awal tahun di Masjid Negara Kuala Lumpur pada malam esok. Kedua-dua majlis ini akan disiarkan secara langsung di TV1 dan saluran radio RTM. Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2023 hari ini tampil kelainan apabila laluan penyerahan jalur Gemilang dari Perak ke Pulau Pinang menggunakan pengangkutan awam. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching berkata negeri itu menggunakan komuter dan bas rapid Penang dalam konvoi tersebut bagi memastikan lebih ramai ahli komuniti terlibat. 66 kenderaan dari peserta turut digunakan sebagai simbolik kepada 66 tahun kemerdekaan negara. Salah satu cara untuklah kita buat persediaan untuklah menyambut bulan kebangsaan ini dan saya harap bahawa semua rakyat jelata akanlah melibatkan diri dalamlah perayaan atau sambutan hari sambutan bulan kebangsaan ini. Beliau berkata demikian selepas majlis simbolik menerima jalur gemilang dari Jabatan Penerangan Perak di stesen KTM Nibong Tebal. Anugerah Sukan Negara beregu lelaki badminton profesional Aaron Chia Soh Woo Yik dan gimnas muda Eng Jo Yi diumum sebagai olahragawan dan olahragawati kebangsaan 2022.
Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menyampaikan anugerah kepada penerima pada majlis yang berlangsung di Hotel Desert Grand Subang sebentar tadi. Aaron Wu Yik mengulangi pencapaian gandingan Ku Kian Kiat Tan Boon Hiong apabila dinobatkan gelaran sama pada 2007. Gandingan berada di ranking ketiga dunia itu menjorai kejohanan badminton dunia edisi ke-27 di Tokyo Ogos tahun lalu. Pencapaian itu sekaligus menamatkan penantian negara selama 45 tahun untuk bergelar juara dunia. Manakala pencapaian membawa pulang 2 pinggan emas Jimbrama Sukan Commonwealth 2022 membolehkan Jo E mengulangi pencapaian Amy Kwan yang dinobatkan gelaran olahragawati pada 2018. Selaku olahragawan dan olahragawati, mereka membawa pulang piala pusingan, piala iringan, sijil dan wang tunai RM20,000. Sementara itu, dalam perkembangan sama menyaksikan atlet para badminton, Chia Lik Hau dinobatkan selaku olahragawan Paralimpik Kebangsaan manakala olahragawati Paralimpik Kebangsaan menjadi milik perenang para wanita negara Carmen Lim. Bagi anugerah pasukan lelaki kebangsaan pula menjadi milik skuad hoki kebangsaan manakala pasangan beregu wanita negara Perlitan M. Tina diumum sebagai pemenang anugerah pasukan wanita kebangsaan 2022. Sebanyak 14 pasukan bakal berentap bagi merebut kejuaraan Liga Super Perlis 2023 yang akan membuka tirai 21 Julai ini. Kejohanan bertujuan mencukil bakat muda yang mampu mengembalikan semula kegemilangan bola sepak Perlis. Menteri Besar Muhammad Sukri Ramli memaklumkan sebanyak RM150,000 diperuntukkan bagi menganjurkan liga berkenaan. Selepas daripada ini, kita akan dapat kembali memperkuatkan pasukan negeri Perlis lah. Seperti mana yang kita tahu, pasukan yang sedia ada pun dah berada di satu antara pasukan yang saya rasa boleh kita bangga lah. Ada di pertengahan liga. Sekarang ni dah Perlis United. Beliau memaklumkannya pada majlis pelancaran Liga Super Perlis 2023 di Kangar yang turut dihadiri Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia Dato' Wira Muhammad Yusof Mahadi. Kejohanan ski air dan wakeboard Malaysia, Ratu Luncur Air Negara Aliyah Yung Hanifah berada dalam kelas tersendiri selepas berjaya merangkul 3 pinggan emas pada kejohanan tersebut. Ia juga adalah hadiah ulang tahun kelahiran paling bermakna buat atlet berusia 20 tahun itu. Pada aksi final yang berlangsung di Putrajaya, Aliyah memenangi pinggan emas menerusi acara terbuka slalom, terbuka tricks dan terbuka jam. Atlet kelahiran Kuala Lumpur itu berbangga dengan prestasi keseluruhan meskipun mengakui tidak berhasrat melakukan yang terbaik pada edisi kali ini. Jelas Aliyah, fokus utamanya adalah ingin melihat acara ski kembali di Malaysia selepas 4 tahun ditangguhkan. Tumpuannya kini beralih kepada kejohanan terbuka dunia di Florida, Amerika Syarikat pada Oktober depan. Beliau meletak sasaran sekurang-kurangnya mara ke final bagi acara jam dan tricks dan kejohanan prestige itu. Berita tengah malam berakhir di sini. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.